Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membicarakan teori moral berdasarkan soalan yang diberikan, iaitu berdasarkan 5 pilihan teori dan saya memilih teori moral. Okay, nama saya Muhammad Abdul Anwar bin Jamaluddin, nombor kad matrik di 2021 109847. Nama pensyarah Encik Muhammad Amir bin Muhammad Zahari. Seterusnya itu slide sudut. Okay. Sudut saya bagi ada dua, itu sudut pandangan dan sudut didaktisma. Okay. Dari sudut pandangan kesusahan dapat dikatakan teori moral sebagai wadah pendidikan, ialah moral, wadah aspirasi kebijaksanaan dan kearifan. Dengan demikian, maka karya kesusahan adalah karya yang sepatutnya membawa visi mendidik manusia dengan moral yang baik. Untuk itu, kandungan karya kesusahan mestilah memuatkan isi yang baik yang mengandungi nilai moral. Sudut yang kedua itu sudut didaktisma. Sudut ini merujuk kepada karya-karya sastra yang mempunyai unsur pengajaran, didikan dan pembentukan akhlak yang baik yang boleh dijadikan panduan kepada pembaca. Ini kerana ia kesusahan dikatakan mempunyai tanggungjawab etika, iaitu sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai moral masyarakat. Latar perkembangan. Pendekatan ini telah digunakan sejak zaman Greek lagi. Pendekatan ini pernah digunakan oleh Aristoteles, sementara Plato pernah menggunakan pendekatan ini dalam membuat penilaian puisi pada zamannya. Plato dalam Republik sudah menegaskan betapa pentingnya moral dalam sastra dan meletakkan syarat bahawa mesej dan perutusan harus ada dalam sesebuah karya, kerana tanpa karya itu tidak mempunyai pengertian. Dalam tahun-tahun 1950-an, golongan moralis adalah merupakan golongan pengkritik yang sangat aktif. Antara tokohnya seperti D.H. Lawrence dan John Maitland Murray serta T.S. Eliot. Dalam kegelapan Eropah atau Dark Age telah muncul general morality play yang menceritakan kisah Nabi daripada Bible, membicarakan tanggungjawab paderi di gereja dan mengemukakan cara-cara untuk memperbaiki perangai manusia. Seterusnya, kemunculan zaman Renaissance, iaitu zaman kebangkitan Eropah yang meletakkan manusia mempunyai taraf lebih tinggi daripada haiwan dan yang membezakan ialah sifat takulan dan moralnya. Pada zaman ini, karya sastra harus menghidupkan watak yang benar, rasional dan bermoral. Seterusnya adalah idea. Moral membawa pengertian, ajaran dan pegangan berkenaan dengan buruk baik. Moral penting dalam kehidupan manusia kerana ia dapat membantu manusia untuk mengenali mana yang benar atau salah. Menurut Abdul Halim Ali, teori moral merupakan teori yang menjelaskan fenomena-fenomena didaktisma, etik dan kebaikan, keindahan serta keseronokan dalam karya kesusastraan. Perkara-perkara kebaikan yang dapat membawa manusia kepada tingkat kehidupan yang baik dan menyenangkan tergolong dalam perkara moral yang baik dan terpuji. Aristotle mengatakan bahawa adalah suatu keperluan insan untuk memperhatikan teori kepribadian mulia dalam segala urusan demi melancarkan urusan sehariannya. Plato sering menekankan kepada perlunya menjadi manusia yang baik, warga negara yang baik dan mencari pasangan hidup yang baik. T.S. Eliot yang turut merujuk kepada aspek-aspek agama ketika membicarakan tentang kesusastraan. T.S. Eliot berpendapat bahawa nilai sastra perlu dilihat melalui aspek etika dan agama, dan pendekatan moral perlu diiringi dengan pendekatan keagamaan. Aristotle mengenal pasti perkara-perkara yang membawa seseorang itu kepada kehidupan yang baik atau tidak baik. Secara umumnya, Aristotle menjelaskan terdapat 11 sifat moral terpuji, iaitu keberanian, kesederhanaan, keindahan, kemurahan hati, harga diri, kesabaran, kejujuran, kepandaian, berjenaka, kemesraan dan kerendahan hati. Sastra dan moral terkait dalam hubungan ilmu dengan pencernaan nilai-nilai murni kehidupan manusia. Teori moral dihubung-kaitkan dengan kegiatan manusia yang dipandang baik atau buruk. Aspek moral merupakan salah satu unsur mendidik
yang memberi pengajaran dan perlu menjadi dasar sesebuah karya sastra. Itu semua merupakan prinsip-prinsip atau dasar-dasar teori moral. Yang pertama, pendekatan moral yang mementingkan isi daripada bentuk. Aspek isi ialah cerita dan persoalan yang menjadi isu semasa. Perkara yang dipentingkan ialah isi yang hendak disampaikan dan bentuk hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan isi atau moral. Yang kedua, menganalisis sastra dari sudut didaktisma. Didaktisma merujuk kepada karya sastra yang mengandungi unsur-unsur pengajaran yang menjadi panduan kepada pembaca. Dalam prinsip ini, kesusastraan mempunyai tanggungjawab etika iaitu sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai moral masyarakat. Yang ketiga ialah prinsip atau dasar membangunkan aspek-aspek kemasyarakatan. Yang keempat, prinsip atau dasar-dasar mencemerlangkan aspek-aspek persejarahan. Yang keenam, prinsip-prinsip atau dasar memajukan moral atau akhlak secara universal. Yang keenam, isi karya yang memuatkan tema-tema yang berteraskan didaktisma. Perkara pokok atau utama isi cerita adalah berkait langsung dengan nilai didaktisma, manakala persoalan-persoalannya pula adalah berkait langsung dengan isu-isu atau perkara yang mendukung didaktisma itu. Yang kedua, bahasa yang baik. Bahasa yang digunakan ialah mengandungi bahasa yang baik dan indah, mengandungi pemikiran tinggi dari sudut membina peradaban manusia. Aspek pemilihan kata, laras bahasa dan gaya bahasa yang mencerminkan penggunaan bahasa yang baik, indah dan tinggi. Yang ke-8, watak dan perwatakan yang baik, yang memaparkan ciri-ciri ketinggian ilmu, rasional, berpandangan jauh, realistik dan mendukung sifat sebagai pembawa kebaikan dengan contoh-contoh perilaku yang baik dan beradab. Yang ke-9, terisi dengan nilai-nilai moral yang baik atau murni yang dapat diteladani pembaca. Dan yang terakhir itu, yang ke-10, membawa pengejaran ke arah kebaikan kepada pembaca dan umum. Seterusnya adalah cara penggunaan teori moral dalam kritikan sastra. Yang pertama, pengkritik perlu memahami dengan jelas teori moral dari sudut idealisme, gagasan, idea, dasar, prinsip-prinsip teori. Hal ini penting untuk memudahkan pengkritik untuk membina kerangka analisis yang tepat dan betul. Yang kedua, mengenal pasti teks yang ingin dikritik. Tujuannya supaya teks yang dipilih selari dengan aspek moral yang ingin dikaji. Pengkritik perlu memahami dengan mendalami isi cerita untuk menggapi tema dan persoalannya. Yang ketiga, baca teks secara teliti. Yang keempat, memetik data yang berkaitan dan memasukkan dalam senarai semak. Yang kelima, menyediakan kerangka analisis berasaskan aspek moral yang dipilih. Yang keenam, menganalisis teks berdasarkan aspek moral yang dikaji. Yang ketujuh, menulis lengkap hasil kritikan kajian secara berformat, iaitu dari segi strukturnya, gaya penulisan dan rujukan. Kesimpulannya, teori moral menekankan aspek nilai murni yang tinggi dalam proses menghasilkan karya sastra oleh para penulisnya. Teori ini amat mementingkan nilai dan pengajaran yang baik demi tamadun bangsanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.